kedua Tok Imam bagi salam, dapat rakaat tu. Tapi kalau kita masuk dah Tok Imam dia duduk tahiyat akhir, contoh atau tengah sujud kan, untuk rakaat yang akhir, itulah masalah dipanggil niat lain, buat lain. Niat jemaat tapi kena buat zuhur. Pelik tak masalah tu. Kalau yang buat tekikan kita apa masalah? Niat lain buat lain. Niat lain buat lain lah Tok Imam bagi makmum yang tak sempat rakaat dengan imam dalam tarawih, dalam Jumaat dia tak dapat rakaat tu, ini dia panggil niat lain buat lain. Dia niat Jumaat tapi kena buat zuhur. Faham tu? Ni bagi masalah Jumaat dia lain sikit, Jumaat lain ya, kedudukan dia salah. Satu lagi tentang keuzuran jemaah, sama juga urusan Jumaat. Jemaah sama ni, hujan yang boleh membasahkan pakaian, hujan lebat, uzur jemaah lah. Tapi kalau ada mutaka, itu bukan uzur lah tu. Kalau macam motor boleh jadi uzur ya, lebat, basah pakaian kita. Angin kencang, kuat, takut ribut, macam pokok kayu banyak, lecah atau becak lecah apa, serigu mak semua militar belakang, tak ada ni, tak ada alasan lah ni. Sakit yang merimah, sakit gigi jangan sakit kepala sangat, uzur, masuk uzur lah tu. Sakit demam tu ya, semua kena datang, semua ada apa semua gitu kan. Lapar atau dahaga yang amat ketara, lapar sangat, makan dulu, tak dapat jemaah tau. Terasa nak buang air kecil atau air besar, uzur tu. Takut pada orang zalim ke atas dirinya atau hartanya. Contohnya dengan musuh kita, rumah dia depan surau, depan masjid, dia duk dendam telah, nantilah jumpa nanti, tahulah Rabu Khamis menyebut. Kita takut, uzur juga. Takut bertemu dengan tuan hutang yang akan memegangnya atau menahan minta dijelaskan hutang, sedangkan ia benar-benar tidak mampu menjelaskan dengan segera. Dekat maruah janji dengan Haji Hashim, berhutang dengan dia nak bayar 1 bulan, satu, sampai masa duit tak ada nak bayar. Masjid saya tanya, macam ada ke hak lama janji dulu? Malu maruah oi. Uzur Jumaat tak payah pergi. Dia ke maruah kan. Dia kata pekah dia mudah dia bikin dengan dia ke maruah. Takut pada hukuman keseksaan yang mungkin dimaafkan jika imam dibuat beberapa hari. ISA ni kalau boleh lari-lari lah, dia ada edah dia, cabut jangan tunggu, pergi ke siam-siam lah, cabut jangan tunggu. Nabi Musa pun lari berperaun, kita pun lari dia. Lari jangan tunggu ya. Jadi menyorok lah, tak pergi jemaah, kita menyorok sama sahabat mana kata tak keluar jemaat, tak pergi, tak berdosa kita. Sibuk tidak punya pakaian bolehkan ia pergi jemaah. Pakaian tu ada basah, hujan lebat, nak kena datang kain ada, nak semayang tu letih maruah kita, apa punya teruk punya bangsat, mengadap pergi pasar malam baju lengkap datang semayang berbaju pun tidak, maruah kita tak boleh. Ini pun uzur jemaah juga. Ikan maruah. Dia kira tu. Sebab terlibat dengan orang ramai kan. Sibuk memakan sesuatu yang berbusuk, petai jerin ke, menunggu keluarga terdekat yang sedang nazak. Pak ngah kita, pak menara kita tengah sakit teruk, ada ramai orang tunggu tinggal lagi dengan nama nazak. Ini pun uzur juga. Menunggu pesakit yang tidak ada penjaga, dia nak bergerak, nak tunggu, nak bergerak terpaksalah kena angkat, kenapa? Ini pun uzur juga jemaat, uzur juga jemaah, sama ya, mak uzur lah. Baik, satu lagi, orang yang makruh dijadikan imam. Makruh ni tak ada pahala. Abang dia rojokkan kitab banyak ni, kat 18 rojokkan dia ambil kitab Arab, kitab Jawi ambil. Yang pertama, orang alim yang fasik walaupun sesama fasik. Fasik ni apa? Buat dosa besar, kekal ke dosa kecil, fasik lah. Dia tak judi, tak minum arak, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi contohnya dia biar anak isteri dah aurat, dia tak berkisah, atau dia berkelahi dengan jiran tetangga dia, tak tegur siapa berbulan bertahun lah, hasil dosa kecil berterusan, dosa besar balik lah, pasti. Ataupun orang UMNO sendiri, contoh UMNO jadi imam, pasti tu walaupun ustaz.
duk sokong satu kerajaan mungkar, sokong benda mungkar, tak fasik lah tu. Israr ala saghair, mengekalkan dosa kecil ataupun mengakukan dosa besar. Menyokong puak-puak tu, dah tahu kata puak-puak tak nak berislam, tidak sokong dia orang lagi. Fasik tu apa? Makruh berimam dengan dia orang, walaupun dia tak kata apa, menyokong dia orang. Baik. Yang kedua, orang yang melakukan perkara bid'ah yang tidak bawa pada kafir. Masuk tadilah baca Yasin dekat calon kafir lawan dengan orang Islam, kita ada berlaku. Satu duk tuluk-luk petani bukit gantang, teruk tuluk-luk petani tahun 2004 kan saya sebelum 2004 tu ada tu imam hak baca Yasin menangkan yang lawan di Cina Tan Liao lah tu, hak yang pergerakan. Saya kata mengarutnya tu imam tak berimam mengarut kata ni. Apa dia kata orang Islam dia piangkat tu, dia gaduhlah kuasa politik Melayu terhakis. Jadi saya khutbah tadi, orang Melayu sini menjatuhkan Melayu, Uni Melayu menjatuhkan orang Melayu, kawasan Bukit Gantang 70% orang Melayu menang. Tiang Lehoh lawan dengan Dr. Lulu dekat 6,000 lebih. Kalau Dr. Lulu bayangkan tengok, Melayu kita tolong kalah. Atau tu imam buat kerja bid'ah ni benda yang tak ada daripada Nabi, daripada ulama' tak nak buat. Contohnya berlaku di Perak dulu, dah marah nak korbankan lembu. Dia arak lembu, dia mandi ke lembu dulu, basuh lembu, dia sabun, dia ceromin, dia kata orang Perak. Dibubuh pula dengan kain putih, pakai payung, usung lerek ke tempat sembelih. Konon Nabi Allah Ibrahim sebelum nak sembelih Nabi Ismail, dia mandi ke Nabi Ismail, dia berbedak, lembu kena berbedak, bercermin juga lah. Ini khilafatnya kerja tak boleh buat imam ni. Tidak bawa orang khilafat, mengarut. Orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum kena perangai yang keji seperti banyak ketawa. Orang Kedah dia kata loklak, orang Kelantan kata apa, jenis kelakar. Dia baca sedap, reti hukum hakam, tapi perangai ni dia kelakar sangat. Naik motor, baju tu ya kena je akhlak imam tu tak ada. Bergurau lampau-lampau sambil duduk naik surau gagau telur kote kawan. Ada jenis tu imam tu. Walaupun dia niat bergurau, tapi maruah sebagai imam tak boleh lah. Orang awam je kita tak apalah, macam tarak imam tak boleh gitu, akhlak imam tu. Perangai dia tu. Sebab di antara Rasulullah sebutlah hadis dia, thalathatun la turfa'u salatun fawqa shibran, 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala tak angkat semayang dia ke langit, doa tidak diangkatkan ke langit. Yang pertama Nabi kata, rajulun sa'ala falah thumma lam yujib, orang yang dengar azan sengaja tak nak datang jemaah. Dia bukan ada uzur apa, saja tak nak jemaah, semayang sah tapi makruh. Yang kedua, imra'atun batat walau zawjan as-sakhir, perempuan yang enggan menerima pelawaan suami untuk seronok suka. Perempuan tak ada ni, perempuan yang enggan menerima pelawaan suami dia untuk seronok suka dengan dia lah, tak nak serah diri dekat suami, semayang perempuan ni pun Tuhan tak angkat ke langit. Sebab kalau ikut orang puasa akan utama muslimat, kan Nabi sebut dalam hadis dia, walaupun isteri tengah bakar roti, kalau suami panggil kena datang. Saya kata biar roti teruntung, jangan bapak akan meruntung dah. Ngaco aja orang tu ni, tidur dulu, tak tengok macam Yasin pada Jumaat ni. Haram baca Yasin masa tu, kena pergi dekat suami tu. Ya orang muslimat saya raja dia tak ada ni. Satu ya. Satu lagi, rajulun amma qauman lahu, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna, orang yang jadi imam dia makmum benci dekat dia. Orang tak suka dengan akhlak imam tu, tak kala kepahaman dia, tak kisah apa-apa jugalah, tak berkenan dengan dia. Majoriti makmum tak suka dengan dia, makruh. Kecuali kalau imam tu orang soleh, belakang tu orang fasik, itu tak apa. Jenis makmum memang jenis teruk, dia dah tak ada orang, dia lantik jadi imam. Habis orang kampung jemaah kita ni kadang-kadang bukan ramai orang pas kita dengan sebab tak ada orang, dia orang tak, imam dia lantik, dia tak kuasa dia tak bagi, dia suruh jadi imam.
dia orang teruk, tak apa, tak sah dia jadi imam, tak makruh. Dia kalau orang salih jadi imam, kalau makmum tu fasik, sekiranya dia orang tak suka pun tak ada masalah. Yang tak boleh kalau imam makmum tu serupa tarak, tiba-tiba dia tak berkenan dengan imam tu dengan sebab akhlak atau perangai sebagainya, makruh dia jadi imam. Imam yang banyak melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi tidak membawa perubah makna, kerana jika salah berubah dia mencacatkan makna, maka tidak sah mungkin menjaga dia. Dia kaedah dalam Quran ni, dia ada ayat yang sebutan dia berubah huruf, makna tak berubah. Ada sebutan dia berubah, makna dia berubah. Satu contohlah dalam Fatihah, kalau tu imam tak tasydidkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tu tak sah sebab dia berubah makna akan matahari sinaran yang kami sembah. Dia sebut iyyaka, barulah akan dikau kami sembah. Dia beza tu. Kalau ubah makna tidak sah. Kalau tidak ubah makna, huruf berubah, mana tak ubah. Ihdinas siratal mustaqim, dia tak dia qaf jadi kaf, yang tu makruh berimam dengan dia. Atau contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dal sesat, dal pertunjuk dah ubah, itu tak sah. Arab tu dia, Arab ni sebab saya rasa yang mengaji bahasa yang paling payah bahasa Arab, dia grammar dia payah. Nahu Arab payah ni, masalah orang kemas nahu ni biasa orang pergi pondok. Sebab tu orang pergi pondok ni ilmu banyak, ilmu kemas, dia boleh baca kitab. Macam sekolah tak boleh, sebab dia punya nahu dia memang kemas, bagi sistem pondok. Satu contoh lah kita beri, satu contoh ilmu nahu Arab. Tengok, al-burru, al-birru, al-barru. Al-burru gandum, birru kebajikan, baru darat. Bur, bur, makna ubah. Baru, birru, baru, birru, burru, berubah makna lain. Laban, susu. Labin, batang. Labun kita kat Perak, itu tu. Din, dalyanun, din, agama. Dainun, utang. Dah lari. Urut, sekalian terbaca bersilap, lari mana? Din, agama. Dainun, utang. Tinggal tu hari tu makna lain, dia punya lain. Satu contoh, satu tempat imam. Jadi imam mana dia orang ustaz pencin, biar tak dengar sebab nak duduk mengajar, nak jadi imam tak nak baca. Makmum ragu dia, orang tegur segan, dia baca Fatihah, saya tak dengar. Ghairil maghdubi alaihim waliddallin, dia tak baca dengan walad, dia jadi walid. Walad dalil, bukan jalan sesat. Boleh baca walid dalil, dia jadi bapa sesat. Tidak Arab lari kita. Walad bukan jalan sesat, walid dah jadi bapa sesat. Jadi dia orang, ya akhi, saya pun dia orang tua, saya pun minta maaf banyak nak tegur dia. Dia saya kata, ustaz mungkin tak perasan ustaz baca begitu. Saya kata, ustaz baca walid tu ustaz tak apa. Baru dia sedar, baru dia ubah. Dia tak sedar selama ni. Dia tak sedar baca walid, tidak tak sedar. Tak apa kan, sebab dia tak sedar. Jadi makmum yang sedar tak ikut dia lah benda tu. Yang tegur dia, wajib tegur, ubah makna tu. Baik. Orang yang tidak berhati-hati daripada najis. Tu imam anak cucu banyak di rumah, dia tak pakai kasut, terus masuk surau masjid, kaki pun tak basuh. Tak berkisah, dia tak nampak, dia kata tak nampak ya. Lepekah betul lah tak nampak, tapi segi tasawuf kena kira juga. Adat anak cucu ni biasalah di rumah dengan latam, dengan anak cucu kena pakai pampers tembus, dia bocor sebagainya. Jadi benda ni tak berkisah, dia tak pakai kasut, dia pun makruh bagaimana dengan dia. Orang yang pekerjaannya kotor, sebab imam ni tuan-tuan imam ni yang belakang dia makmum ni doktor, lawyer, korporat, orang bijak pandai. Tu imam kalau kerja kotor, contohnya kerja bengkel
bengkel buat kereta berlebihan dengan kerja bunuh, atau contohnya kerja angkut sampah, lori bandaran, lori menjadi daerah Gombak contohnya, dia jadi imam. Yang belakang dia korporat dengan doktor, engineer sebagainya, taraf imam, bukan tempat dia. Imam ni bukan taraf dia. Sebab tu kalau dia jadi imam makruh, sebab imam ni ketua hebat. Sebab tu sunat imam datang lewat. Saya waktu pelik tu imam duk cerita